Assalamualaikum. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat petua untuk mengurangkan paras kolesterol yang menyebabkan kita akan makan ubat sakit, ubat kolesterol dan akan membuatkan kesannya kita akan sakit jantung. Jadi petua ni saya dah pernah amalkan dalam 4-5 tahun yang lepas. Memang sangat-sangat berkesan. Sebab bila kita masa dulu saya yang boleh saya buat petua ni sebab saya pergi cek kolesterol saya sangat tinggi, 7.8. Jadi 7.8, saya buat jus ni, saya makan jus ni, saya amalkan jus ni. Bila saya pergi cek balik, kolesterol saya hanya tinggal 2 sahaja. Okey, macam ni. Ni ialah perahan air lemon. Ni saya guna lemon 6 biji untuk dapatkan dia punya jus ni. 6 biji. Ni ialah perahan bawang putih tanpa air dia, sebab saya guna mesin yang jus tu, mesin untuk perah tu. Nanti saya akan masukkan video dia, saya tunjukkan macam mana saya perahkan air bawang putih ni tanpa menggunakan air. Sebab dia ada satu mesin tu semua orang tahu kan. Jadi kita tak payah guna air, kita masukkan je buah-buahan yang kita nak guna ayak dia tu. So dia hanya keluar ayak dia sebiji. Jadi ini adalah pati bawang putih. Lepas tu saya guna halia, ayak halia, tapi ini ialah pati halia. Saya tak campur ayak. Ini ialah pati halia. Halia tu dia memanaskan badan. Bila dia panaskan badan, jadi darah kita pun akan panas jugalah kot kan. Dan dia akan tolong membantu memecahkan kolesterol tu. Bawang putih pun samalah. Bawang putih pun jus dia pun akan sama-sama menolong memecahkan kolesterol kita. Dan ingat ya, tiga benda ni. Jus bawang putih, jus apa ni, jus apa ni ya, ni jus lemon, ni jus bawang putih, yang ni jus halia. Semua saya guna pati lah, saya tak campur dengan ayak. Ni saya perah memang betul-betul daripada dia punya halia, dia punya bawang putih, dia punya lemon tanpa ayak. Okey. Lepas tu kita guna 5 bahan. Lepas tu saya guna apple cider. Ni apple cider. Apple cider ni bukanlah saya guna satu botol ni, saya hanya guna sikit sajalah. Mungkin saya akan gunakan dalam 1/3 saja. Kemudian ni ialah madu. Madu lebah asli ya. Jangan guna madu lebah yang dijual di supermarket, di kedai tu. Cari yang kampung punya, yang asli punya. Ni madu. Madu yang asli, madu ni saya beli ni, saya ingat dalam harga RM90 kot 1 kilo, 1 botol ni lah. Kemudian madu yang asli ni bagi saya lah petua sangat senang. Sebab madu ni walaupun saya letak di mana pun, semut tak akan masuk ataupun tak akan datang menghurung walaupun seekor. Lagi madu dia ni tetap akan macam ni, tak jadi keras bawah, tak ada gula ke apa ke. Memang dia keadaan dia macam ni. Ni saya beli madu dah setahun lebih dah ni. Setahun lebih dah. Jadi 5 bahan tu. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Jadi sekarang ni ialah periuk. Jadi sekarang ni ialah kita nak masak dulu. Jadi benda yang kita kena masak ialah nampak tak? Tu kan?
Jadi saya nak, benda yang nak kena masak ialah pati bawang putih. Pati bawang putih. Pati bawang putih. Kemudian masukkan pati halia. Ini semua panas lagi, memanaskan. Memanaskan tu lah, dia akan pecah tu. Dan lemon. Ni ayak lemon lah, pati lemon lah, tanpa ayak. Semua saya guna tanpa ayak. Okey. Tiga bahan ni saya akan masak, saya akan rebus. Rebus tu kita rebus sekitar dalam masa 40 minit hingga 1 jam. Kan? Bila kita masak 40 minit atau ni tapi jangan masak dalam api yang kuat, masak dalam api yang sederhana pun bukan, dia antara sederhana dengan kecil, kan. Kemudian masak ni biar kita nak masak yang lama supaya dia masak cantik, dia akan jadi pekat cantik, dia akan jadi sebati cantik. Jadi benda ni kita akan masak. Benda ni. Kemudian bila benda ni dah masak cantik semua, kita sejukkan dulu. Bila dah sejuk semua tu, kita siapkanlah satu bekas untuk kita masukkan macam botol ke. Kita sediakan 2 biji atau 3 biji botol yang boleh masukkan benda ini. Tapi setelah sejuk kita yang boleh masukkan benda ini. Tapi sebelum kita masukkan dalam botol, saya akan habiskan madu lebah ni. Kemudian saya akan masukkan apple cider ni ke dalam ni. Jadi bila kita dah campur semua, kita kacau tu. Bila dah elok semua kan, kita dah sepati dah, kita masukkan dalam botol. Jadi di sini saya nak terangkan, kita hanya masak 3 jenis ni saja ya. Yang 2 ni kita tak perlu masak. Yang 2 ni tak perlu masak. Yang 2 ni memang tak masak pun memang dia boleh tahan kan. Kita cuma masak yang benda ni sebab benda ni kalau bahan 3 ni kalau tak masak memang dia tak akan tahan lama. Jadi kita masak yang ini saja. Itulah tujuan masak, supaya dia tahan lama. Itulah. Jadi ingatlah kita guna 5 jenis bahan. Pati halia, pati bawang putih, pati lemon. Kita masak 3 tu. Yang 2 ni kita masukkan setelah dia sejuk. Sejuk lah, kira sejuk beti lah. Baru kita masukkan ni. Lepas tu kita kacau-kacau, kita gaul tu. Kemudian kita masukkan dalam botol. Kemudian bila masukkan dalam botol tu, kita simpan dalam peti ais. Kalau tak mau simpan dalam peti ais pun tak apa. Tapi lebih baik kita simpan dalam peti ais supaya benda tu dia akan tahan lebih lama lagi. Simpanlah dekat tepi-tepi pintu tu kan. Jangan masukkan dalam tempat beku pula ya. Dekat yang pintu peti ais tu kan dia ada tempat untuk masukkan botol-botol kan. Kita masukkan di situ. Kan. Okey. Kalau kata siapa yang tak suka ais kan, tak suka sejuk lah, kata jangan guna ketul ais tak boleh. Okey. Jadi siapa-siapa yang kata tak mau masukkan dalam peti ais, dia bolehlah masukkan, isikan sedikit dalam botol yang kecil lah, boleh makan 3-4 hari kan. Kalau dah habis boleh tambah lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Asliawati Suri. Ya, betul. Terima kasih. Itu je ya petua hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ni jus halia, jus bawang putih dengan jus halia. Jadi 3 ni tadi saya dah masak. Saya dah masak selama 1 jam. Masak atas api yang sederhana, tapi ke arah perlahan. Jadi perlahan tu kuat sikit. Jadi tujuannya ialah kita nak merenyah kuah tadi. Jadi saya dah masak 1 jam. Jadi dia dah jadi sedikit agak pekat sikit lah kan. Tapi tak pekat sangat lah. Cuma tadi dia duduk situ. Sekarang ni dah jadi saya rasa dia mungkin dah hilang 1/3 lah kot, kurang sikit kan. Kemudian sekarang ni bila 3 tu kita dah masak, sekarang ni kita nak masukkan cuka apple ataupun apple cider. Jadi kita masukkan ni ya. Saya nak goncang dulu lah. Saya guna brand ni. Kalau siapa yang susah dapat apple cider kan, atau musim-musim Covid ni kan susah nak keluar, boleh order dekat Lazada atau Shopee. Yang ni saya order dekat Shopee. Kita goncang. Itu kita tuang lah. Jangan tuang banyak sangat lah sebab dia masam. Kita tuang lah. Agak dalam 1 cawan. 1 cawan saja tau, jangan lebih sebab lagi dia lebih dia punya dos pula. Okey, ni 1 cawan kita masukkan dalam ni. Jadi ni dia rasa masam lah ni. Kan sebab dalam ni dia ada apple cider, dia ada pati halia, pati bawang putih, lepas tu dia ada lemon. Pasal saat ni kan campur apple cider kan, memang masam lah ni. Kemudian kita masukkan ni madu asli ya. Madu asli saya beli satu botol 1 kilo. Saya beli RM90. Agak-agak madu dalam 1/3 botol. Jadi bila kita masukkan madu ni, selain pada berkhasiat, ia juga akan menyeimbangkan balik rasa masam tadi tu. Jadi kita bila kita buah madu ni, kita akan mampu telan lah, sedap lah. Sebab dia rasa manis-manis, masam-masam. Dia tak rasa pahit, dia rasa manis-manis, masam-masam. Macam kuah jeruk tu. Lebih kurang macam kuah jeruk lah. Jadi sekarang ni dah siap lah. Jadi kita cuma masak 3 tu saja ya. Pati halia, pati bawang putih, dengan satu lagi lemon juice tu. Yang 3 tu je yang kita masak. Madu lebah dengan apple cider ni kita tak perlu masak sebab benda ni memang dalam botol pun memang dah tahan lama dah kan. Tapi yang ini kalau kita tak masak memang dia tak akan tahan. Jadi kita dah campur semua dah. Campur semua tu dah kira sejuk lah. Tapi sebelum campur tu pastikan yang kita masak itu betul-betul dah sejuk. Betul-betul dah sejuk baru kita boleh campurkan 2 jenis ni. Okey, dah siap dah. Okey. Bila dah siap macam ni, kita masukkan dalam botol. Ni saya nak masukkan semula dalam botol madu ni. Masukkan dalam botol madu ni, dan selebihnya saya akan guna botol satu lagi. Tak payah tapis apa nak. Tak payah tapis apa, cuma terus masuk dalam botol je. Jadi yang saya dapat ini, saya boleh makan. Saya ingat dalam 2 bulan atau 3 bulan pun masih boleh makan.
Sebab kita hanya makan pagi 1 sudu besar dan malam 1 sudu besar. Atau pada siapa yang dia tak tahan rasa masam ke perut, tapi selalunya benda ni boleh makan. Dia tergantung pada orang tu. Kalau nak makan 1 camca kecil pagi pun boleh, dan 1 camca kecil malam. Pada siapa yang dia rasa dia tak ada masalah apa-apa, memang dia rasa seronok makan, memang dia rasa sedap, memang dia selesa makan, dia boleh makan 1 camca besar pagi, 1 camca besar malam. Dan dia ikutlah juga kan, kolesterol dia tu banyak ke sikit ke. Kalau kata banyak sangat tu, dia makanlah 1 camca besar kan. Kalau kata kolesterol dia tu biasa-biasa je, dia nak maintain kan, dia makanlah 1 camca kecil. Apa-apa pun dia ikut pada kesesuaian badan seseorang tu ya. Okey. Okey, dah siap. Terima kasih. Assalamualaikum.